Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, dasar penswastaan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pembangunan ekonomi ada 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, dasar pertanian negara. Yang kedua, dasar pensyarikatan Malaysia. Yang ketiga, dasar penswastaan. Yang keempat, dasar hala tuju hala baru. Yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dan yang keenam, dasar kependudukan negara. Hari ini juga akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan dasar penswastaan. Baiklah, di bawah tajuk dasar penswastaan ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang dasar penswastaan. Yang kedua, matlamat dasar penswastaan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan dasar penswastaan. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, latar belakang dasar penswastaan. Dasar penswastaan dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 1983. Waktu ni Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri Malaysia. Bila dilancarkan? Mac 1983. Menerusi dasar penswastaan ini, kerajaan memindahkan yang pertama perusahaan, yang kedua perkhidmatan, yang ketiga kuasa tertentu dan yang keempat pelaburan kepada sektor swasta. Nama pun dasar penswastaan. Jadi berapa perkara dipindahkan kepada sektor swasta? 4 perkara dipindahkan. Yang pertama perusahaan, perkhidmatan, kuasa tertentu dan juga pelaburan kepada sektor swasta. Dia punya formula untuk 4 perkara yang dipindahkan kepada sektor swasta ialah usaha kahwin, Kuala. Usaha kahwin di mana? Usaha kahwin di Kuala. Tengok penerangan formula. Usaha merujuk pada perusahaan, kahwin merujuk pada perkhidmatan. Perkhidmatan berasal daripada perkataan khidmat. Dia hampir sama dengan kahwin, iaitu ada huruf awalnya K dan tengah-tengahnya adalah huruf H. Kahwin merujuk pada khidmat. Kuala, sebutan pertama kua merujuk pada kuasa, persamaan pada huruf KUA di depan. Dan juga la merujuk pada pelaburan. Pelaburan berasal dari perkataan labur, persamaan pada huruf LA di depan. Jadi la merujuk pada labur. Jadi apa formula untuk sektor ataupun projek ataupun bidang yang dipindahkan kepada sektor swasta? Formulanya adalah usaha kahwin, Kuala. Usaha tu apa? Perusahaan. Kahwin tu apa? Perkhidmatan. Kuala, Kua tu merujuk pada kuasa tertentu. La tu adalah pelaburan. Jadi apa formula untuk perkara yang dipindahkan kepada sektor swasta? Usaha kahwin, Kuala. Matlamat dasar penswastaan. Yang pertama, mengurangkan beban kewangan. Ingatlah, matlamat utama dasar penswastaan adalah untuk mengurangkan beban keuangan kerajaan, supaya kerajaan boleh mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor yang lain. Yang kedua, meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana sektor swasta lebih cekap dari sektor awam. Yang kedua, untuk apa? Meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal swasta. Jadi semua ada apa matlamat? 3 matlamat utama. Yang pertama, mengurangkan beban kewangan kerajaan. Yang kedua, meningkatkan produktiviti dan juga kualiti perkhidmatan. Dan yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Okey, strategi pelaksanaan dasar penswastaan. Unit Perancang Ekonomi ataupun UPE bertindak sebagai jawatan kuasa penswastaan yang memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan. Penswastaan boleh dilaksanakan secara sepenuhnya ataupun secara sebahagian. Antara syarikat yang terlibat dalam penswastaan ialah syarikat AIROD Sendirian Berhad. Yang kedua, Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB, dan Telekom Malaysia Berhad. Okey, last sekali kita lihat analisis kekerapan
bab 8 untuk Ketua 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, mana kelabu di bawah tu adalah SPM ulangan. Tu yang warna oranye dulu. 2010 naik struktur, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik struktur, 2014 naik struktur, 2015 naik essay, 16 naik essay, 17 naik essay, 18 naik essay, 19 pun naik essay. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk di dalam bab 8. Tengok SPM ulangan pula, yang warna kelabu di bawah tu. 14 ulangan naik essay, 15 ulangan naik struktur dah essay, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik essay, 19 ulangan pun naik essay. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 8. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk Ketua 2 adalah SPM 2010 sampai 2019 yang kita belajar tadi. Tajuk apa kita belajar tadi? Dasar penswastaan. Daripada tahun 2010 sampai 2019 tahun lepas hanya sekali je ditanya. Tu pun dalam SPM ulangan tahun 2018 ulangan. SPM sebenar belum pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk dasar penswastaan, kerana berkemungkinan yang sangat besar pada tahun ini akan ditanya dalam SPM tahun 2020 di bahagian soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk dasar penswastaan ini. Baiklah, kita lihat contoh soalan struktur, markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, namakan syarikat yang menjalankan dasar penswastaan. Syarikat yang menjalankan dasar penswastaan yang kita belajar tadi ada 3. Airot, Sindiran Berhad. Yang kedua TMB. Yang ketiga Telekom Malaysia. Jadi tengok dia orang jawapan. Soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada, jawab terus lah, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tu tulis terus Tenaga Nasional Berhad, 2 Roman tulis terus Telekom Malaysia Berhad. Okey, kita tengok soalan B pula. Soalan B ditanya, apakah matlamat dasar penswastaan? Apakah nak soalan? Matlamat dasar penswastaan. Okey, tengok dia orang jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Matlamat dasar penswastaan ialah mengurangkan beban kewangan kerajaan supaya kerajaan boleh mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana sektor swasta lebih cekap dari sektor awam. Ada lagi dah matlamat. Ada satu lagi, iaitu meningkatkan ekonomi negara melalui pelaburan sektor swasta. Okey, last sekali tengok soalan C, soalan kebat. Anda sebagai pemimpin generasi muda rancangan pelan pembangunan masa depan untuk mengubah dan mengekalkan perpaduan rakyat. Apakah nak soalan? Dan nak kita rancangkan pelan pembangunan masa depan untuk mengubah dan mengekalkan perpaduan rakyat. Okey, tengok dia orang jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sekiranya saya sebagai pemimpin generasi muda, rancangan pelan pembangunan masa depan yang akan mengubah dan mengekalkan perpaduan rakyat ialah saya akan memperkenalkan sistem persekolahan untuk semua kaum dengan menghapuskan sekolah persendirian. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, saya akan menjadikan peluang pekerjaan kepada semua kaum dalam sektor kerajaan agar semua kaum mendapat peluang yang sama dalam pekerjaan. Titik. Lepas kedua, ketiga, saya akan memberi bantuan modal kepada semua kaum untuk berniaga. Dan sekali keempat, membuka tanah baru untuk pertempatan bagi semua kaum. Okey. Akhirnya cikgu nak memperkenalkan buku Pocket Formula. Ini satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020. Kerana buku Pocket Formula ni mengandungi tajuk-tajuk sport bagi setiap bab di dalam sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja, iaitu RM1 tingkatan 4 dan RM1 tingkatan 5. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mendapatkan buku Pocket Formula tingkatan 4
dan tingkatan 5 ni boleh menghubungi Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.